saya nak tanya, sampai ke hari ini, banyak keraguan tapi masih lagi belum dijawab tentang skandal 700 juta ni. Pertama, sampai ke hari ini, kita lihat di mana kerelevanan pembatalan surat niat LOI ke atas konsortium berjaya Nazar yang telah dibatalkan LOI ni. Dan kalau dia batalkan kerana berdasarkan penyimatan, kita boleh terima, tuan-tuan. Tetapi saya nak beritahu, berjaya Nazar ni, dia tawaran harga dia 3.9 juta bilion ringgit. Tetapi harga yang dapat kepada orang yang menggantikan berjaya Nazar ni 700 juta lebih mahal berbanding dengan yang berjaya Nazar dapat. 700 juta maknanya dia dapat 4.6 bilion ringgit. Kedua, jika tender tersebut dikekalkan pada konsortium berjaya Nazar, negara berjaya jimatkan 700 juta. 700 juta ni boleh digunakan untuk membantu rakyat ketika ni yang sedang berhadapan dengan masa itulah sedang berhadapan dengan PKP. Persoalan timbul dalam keraguan adalah wujud kepentingan di dalam pemberian tender ni. Mana tidaknya ia berjaya ditukar atas alasan yang kukuh menghentikan LOI syarikat sebelumnya. Sedangkan konsortium berjaya Nazar menang tender kerana tawaran mereka adalah yang termurah di antara semua pihak yang secara logiknya yang lebih murah dan berkualiti lebih baik yang patut dapat. Tapi pelik, yang lebih mahal yang menjadi pilihan Muhyiddin. Adakah 700 juta itu disakau? Ini kita nak tahu. Kita tanya saja, kita tak tuduh. Masih misteri. Muhyiddin ada jawapannya. Siasatan terperinci sepatutnya dah dilakukan. Dah bermula dah, Tun. Laporan polis telah dibuat oleh Mahasiswa Keadilan Malaysia di 20 lokasi. Bukan satu tau, Tun. 20, Tun. Dan sepatutnya perlu diteliti semula pemberian kontrak ni. Skandal ni perlu dirungkai untuk mendapat jawapan apa sebenarnya yang menyebabkan Muhyiddin menukar kontraktor ni. Ketiga, tindakan Muhyiddin ini memberikan kepada Spenco juga telah mewujudkan monopoli pada tender kerajaan. Ini satu tindakan yang bagi saya tidak adil apabila tender kerajaan dipusatkan kepada satu syarikat saja. Sekali lagi, pemusatan monopoli ini mempunyai syak dan keraguan. Wujud kepentingan antara Muhyiddin dan dengan orang di belakang Spenco. Kita pun tahu siapa di belakang Spenco ni. Pemilik Spenco memang Tan Sri Robert Tan Hua. Kita tahu. Seorang tycoon yang cukup terkenal dan mempunyai hubungan baik bersama dengan Muhyiddin Yassin. Beliau pernah menderma sebanyak 2 juta ringgit kepada tabung COVID di zaman Muhyiddin Yassin. Keraguan-keraguan ini perlu dirungkai melalui siasatan pihak berwajib. Jika tidak, ia akan terus menjadi tanda tanya mengapa skandal 700 juta di zaman Muhyiddin ini disenyapkan. Tak logik untuk didiamkan kerana saman telah difailkan kepada MOF dan lebih di 20 lokasi laporan polis telah dibuat oleh Mahasiswa Keadilan. Saya harap pihak SPRM dapat segera meminta pihak Jabatan Peguam Negara. Saya yakinlah kertas siasatan ni mungkin dah siap Tapi yalah, Jabatan Peguam Negara dulu, Peguam Negara dilantik oleh Muhyiddin. Jadi mungkin tidak ada sebarang tindakan pendakwaan. Tapi sekarang ni kita ada Peguam Negara yang baru. Saya begitu yakin beliau boleh berlaku adil. Okey, itu antara mukadimah saya pada malam ni. Silakan soalan-soalan kalau tuan-tuan ada boleh masuk live. Dah ada orang tunggu dah ni. Panas. Masuk live. Panas ni. Boleh. Rokiah Ismail, silakan. Kak Rokiah, Assalamualaikum. Kena kuatkan volume. Tu tak boleh pakai tu. No. Mana butang dia?
Hutang apa? Hutang bulat. Hutang bulat. Hutang bulat. Mana ada bulat? Mat bulat ada. Ni. Naikkan volume. Naikkan volume. Volume control. Halo. Okay. Kak Rukia. Assalamualaikum Kak Rukia. Bye-bye Kak Rukia. Okey, soalan studio. Okey, soalan studio dulu. Okey, Tok. Kak Rukia belum bersedia untuk cakap. Dalam beberapa bulan ni Tok nama Tun Daim panas ni Tok Panas. banyak sangat skandal. Yang terbaru yang Tok sebut tadi ni berkenaan dengan Spangko ni, kita tahu orang di belakang Spangko ni adalah Tun Daim sendiri. Oh, itu orang cakap lah. Aku tak tahu. Kau tahu Kau tahu kenapa kau tak tangkap? Jadi mungkin dekat situ ada orang kata ada ni ke? Ya, Encik Khairi Entertainment. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk Lokman, dengar ke? Waalaikumsalam. Dengar. Okey, Datuk, sikit soalan mengenai dakwa-mendakwa juga. Ya. Soalan saya untuk Datuk Lokman, ini hanya sekadar soalan ya Datuk Okey. mengenai dakwa yang dikenakan ke atas kedua-dua Tun. Okey, adakah dakwaan ini semua ni hanya terjadi atas pemerintahan Datuk Seri Anwar? Bagaimana dengan sebelum ni punya, kalau maksud saya macam ni, kalau dakwaan ni salah guna ni dah lama, kenapa tidak ada dakwaan ni sebelumnya? Maksud saya pada zaman Datuk Seri Najib ke, betul, dan seumpama lah. Kenapa baru sekarang? Itu saja Datuk, untuk penjelasan kawan-kawan yang selalu bertanya juga. Terima kasih. Saya nak beritahu, okey. Memang sepatutnya zaman Datuk Seri Najib sendiri, sepatutnya Tun Dr. Mahathir ni dah boleh didakwa. Saya ada sikit tekilan lah sebabnya kita bazirkan duit negara, kita buat RCI. Kita buat RCI ke atas apa yang dipanggil sebagai skandal BMF. Mula-mula kita ingat 10 juta je yang negara alami kerugian. Selepas kita buat RCI itu, kita dapati negara mengalami kerugian sebanyak 31.5 bilion ringgit. Dan ianya bukan hanya melibatkan Mahathir, ianya melibatkan Tun Daim, melibatkan siapa seorang lagi? Tan Sri Abdul Hassan, lebih kurang lah, ataupun Nur Muhammad Yaakob, ada seorang lagi. Saya tak berapa ingat siapa ni. Tetapi last kali tidak ada pendakwaan. Jawapan yang dia orang bagi kepada kita ialah dia orang takut orang yang berusia 90 lebih tahun ni kalau masuk penjara tiba-tiba kena gigit semut, mati. Mati dalam penjara dan kerajaan akan dipersalahkan. Contohnya bila Benigno Aquino dia balik daripada buangan luar negara, dia balik, dia sampai dekat airport je, dia ditembak oleh dia punya bodyguard sendiri. Dan ini telah menyebabkan rakyat bangkit, rakyat turun ke jalan raya dan tergulingnya Presiden Marcos. Jadi atas alasan itulah saya dipahamkan kerajaan Datuk Seri Najib, walaupun dah didapati memang ada kes yang kukuh terhadap Mahathir, tetapi tidak didakwa. Begitu jugalah anak Mahathir pun ada juga insider trading, pun tak didakwa. Dan kita pun tahu di dalam berapa orang Perdana Menteri, kita dah ada 10 orang Perdana Menteri. Tidak ada seorang pun Perdana Menteri yang berjaya menjadikan anak-anaknya sebagai bilioner kecuali Mahathir Mohamad. Cuma nak beritahulah, rakyat Malaysia ni masih ada yang percaya. Bukan dia orang ni bodoh, tak. Tapi tak cerdik. Dia orang tak bodoh, tapi tak cerdik. Orang marah kalau saya cakap ada yang bodoh percaya dengan Mahathir ni. Tapi tak cerdik sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia orang percaya bila Mahathir kata Datuk Najib penyamun lah, itu penyamun, orang ni penyamun, perompak dan sebagainya. Lepas tu anak-anak Mahathir semua jadi bilioner, seorang pun gagal menjadi jutawan, semua bilioner.
Kemudian orang percaya bila Mahathir kata saya tak ada duit. Saya tak ada duit. Orang percaya. Orang percaya, tuan-tuan. Itulah kadang-kadang kan. Aduh, hai. Nak buat macam mana? Orang percaya saya tak ada duit. Mampus. So, sebenarnya atas faktor tu lah. Atas faktor tu. Dan saya nak beritahu lah Dato' Seri Najib ni orang baik. Dia ni, bila dia nak ambil tindakan pada orang, walaupun Tun Dr. Mahathir ni memang patut lah. Apa dia cakap pada Najib ni memang Dato' Najib boleh ambil tindakan. Tapi Dato' Najib ni bukan jenis orang yang macam tu, letak pasir kat periuk nasi orang. Dia bukan jenis nak anyaya orang. Orang tu patut didakwa pun dia tak jawab. Dia tak dakwa. Baik sangat. Last sekali, apa jadi pada dia? Last sekali Mahathir gunakan Tommy Thomas, Mahathir gunakan hantu-hantu raya ni semua, kerjakan dia, last sekali dia duduk dalam penjara. Ini realiti dia, kan? Tapi lepas zaman Mahathir, jadi kat Muhyiddin. Muhyiddin takkan nak dakwa Mahathir, kan? Dia hanya papek kepada Mahathir. Lepas tu ganti dekat Ismail Sabri. Ismail Sabri pun tak ambil tindakan pada Mahathir. Sebab dia pun dengar nasihat Mahathir juga. Kita pun ada dapat transkrip, kan? Kita tahu dia pun dengar juga pandangan Mahathir. Sekarang tinggal Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar dah setahun lebih dah. Orang merungut ni bila nak ambil tindakan pada Mahathir, bila nak ambil tindakan pada anak-anak dia. Dia tak ambil tindakan. Sekarang ni yang SPRM ambil tindakan ni semua sekali. Saya yakin bukan Datuk Seri Anwar yang suruh. Kan? Yalah. Okey.